Assalamualaikum warahmatullahi. Ini adalah tajuk besar berita CNN bulan Mac tahun lepas, tahun 2021. Semua suntikan wabak mencegah kematian dan penyakit yang teruk. Dan itulah yang penting, kata pakar. Siapa pakar yang berkata demikian dan dipetik oleh CNN ini? Cuba kita lihat kepada maklumat dokumen PDF 17 muka surat pada minggu berakhir pada 26 November 2022 di Australia, iaitu di New South Wales. Daripada sumber inilah Senator Jared, seorang ahli politik yang aktif perjuangkan isu wabak, beliau petik dan ringkaskan dalam bentuk jadual untuk mudah kita faham dan beliau letak pada status Facebook beliau beberapa hari lepas. Jom kita letak kenyataan pakar ini bersebelahan dengan data, iaitu apa yang sebenarnya berlaku. Pakar kata dapat cegah kematian dan penyakit yang teruk. Data bagi mereka yang dijangkiti wabak kata apa? Bagi yang ambil 4 atau lebih dos, masuk hospital 249, ICU 12, kematian 12 yang tertinggi. Bagi yang ambil 3 dos suntikan, masuk hospital 142, ICU 9, kematian 6. Bagi yang ambil 2 dos, masuk hospital 80, ICU 10, kematian 5. Selepas kita bandingkan kenyataan pakar dan data sebenar, apa pandangan penonton-penonton? Lebih banyak dos lebih baik ataupun kurang dos lebih baik? Ataupun sifar dos? Yang mana yang lebih baik? Mungkin ada yang kata masa itu sains tentang wabak belum jelas. Wabak masih berubah-ubah. Maka sains dan pandangan pun berubah-ubah. Jika macam tu, bukankah pakar-pakar ini harus ubah kenyataan dan mengaku kesilapan? Tapi sampai hari ini mereka masih pertahankan, tidak ubah atau mau minta maaf atas kesilapan. Berjiwa besarlah akui dah buat silap. Begitu juga dengan KKM. Oh, data ini kat Australia, bukan Malaysia. Baik, oleh itu boleh tak kita mohon dapat data macam ini daripada KKM? Bagi pecahan yang tidak ambil sebarang dos, yang terima 2 dos, 3 dos, 4 dos dan sebagainya, macam mana? Laporan di New South Wales tersebut juga sebut daripada 25 kematian, laporan sebut 12 adalah mereka yang di bawah rumah jagaan orang-orang tua, warga emas, bukan dalam kalangan remaja atau kanak-kanak. Jom kita lihat apa pula rumusan Senator Jared pada Facebooknya tentang data yang beliau petik tersebut. Mari kita lakukan kira-kira. Daripada 480 orang yang mempunyai status vaksinasi yang diketahui di Hospital New South Wales, kurang daripada 1% tidak divaksinasi. Daripada 31 orang yang mempunyai status vaksinasi yang diketahui di ICU di Hospital New South Wales, tiada seorang pun yang tidak divaksinasi. Maknanya, semua 31 telah terima suntikan dan mereka masuk ICU. Daripada data ini dan data beberapa minggu yang sebelumnya, nampaknya vaksinasi tidak menghalang kemasukan ke hospital dan penyakit serius, penyakit yang teruk, pada kadar yang lebih tinggi daripada yang tidak divaksinasi. Maknanya, ada vaksinasi ataupun tidak, hasilnya agak serupa. Jadi, kenapa nak habiskan puluhan bilion? Ini sudah tentu bertentangan dengan pembohongan kepada kita oleh pakar kesihatan. Pakar-pakar telah tidak berkata benar. Hari ini jelas, setelah 3 tahun, kita ada data yang boleh kita sendiri teliti dan buat kesimpulan. Tak jadi pakar pun boleh nilai sendiri. KKM, sila ambil perhatian yang serius. Walaupun data ini Australia, tempat-tempat lain, tidakkah ianya cukup untuk beri isyarat bahawa sesuatu tidak kena dengan jabatan atau pihak berkuasa kesihatan seluruh dunia? Sains perubatan yang kita sanjung selama ini sedang dijadikan alat oleh pihak berkepentingan. Rakyat jadi mangsa skam. Orang politik pula sibuk dengan jawatan dan kedudukan selepas menang pilihan raya. Banyak jawatan politik nak diisi kan? Sanggup berbohong, fitnah, hanya kerana nak menang. Lepas menang, sambung lagi. Tak hairanlah mereka tak kisah pun rakyat kena bohong oleh si Fauci dan WHO pasal wabak. Memang level rakyat ni layak kena bohong sentiasa sepanjang masa ke macam mana? Sampai di sini perkongsian kita. Assalamualaikum warahmatullahi